Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah Tafaqquh fid Din membaca tafsir Hamka yang kita sekarang ini masih lagi berada dalam tafsir suratul A'la, yang mana surah ini merupakan kuliah yang kelima kita, dan insya-Allah kita jangka hari ini kita boleh habiskanlah kita mentafsirkan surah ini, yang mana surah ini mengandungi banyak manfaat-manfaat yang kita boleh ambil untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang mana dalam surah ini, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan telah lihat, mengandungi arahan pujian kepada Allah, mengandungi sifat-sifat Allah, mengandungi cerita tentang syurga, mengandungi cerita tentang neraka. Dan ayat ini juga ataupun surah ini juga mengandungi arahan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk meneruskan memberikan peringatan kepada manusia keseluruhannya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzakir in nafa'ati dzikra, berikanlah peringatan wahai Muhammad jika peringatan itu memberikan manfaat. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya, bila kita tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh berikan peringatan. Biasanya peringatan ni diberikan bagi orang yang telah mengetahui kemudian dia terlupa. Contohnya macam kita selalu sebut dekat kawan kita, nanti pukul 5 nanti tolong ingatkan saya ya. Nanti pukul 10 nanti tolong ingatkan saya ya. Jadi kalau kita tengok di dalam bahasa, makna mengingatkan itu, makna mengingatkan ialah kita memberitahu kepada seseorang tentang perkara yang dia telah tahu, cuma dia lupa, dan kita beritahu dia semula. Tapi bila kita tengok di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak hanya memberikan ingatan kepada orang yang telah tahu, tetapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada semua manusia, sama ada yang telah beriman kepada dia ataupun yang masih lagi belum beriman. Oleh kerana itulah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh dalam dakwah baginda sehingga ke akhir hayat Abu Talib sendiri pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap peringatkan. Jadi kenapa Allah Taala mengiktibarkan ataupun kita kata menganggap ataupun menyatakan bahawasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai peringatan? Walaupun sebahagiannya betul sebagai peringatan, terutama bagi orang yang dah tahu,
Tetapi sebahagian yang lain sekadar baru dengar, maka bukan diberi peringatan, sebaliknya diberitahu. Al-Imam Al-Fakhrul Razi dalam kitab dia mengatakan bahawasanya Allah Azza wa Jal mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia, walaupun kepada orang yang belum tahu tentang hakikat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada orang yang baru saja mendengar dakwah Nabi SAW, tetap dipanggil sebagai peringatan, kerana dalil-dalil tentang kewujudan Allah, dalil-dalil tentang keesaan Allah, dalil yang menunjukkan kewajipan kita untuk menyembah Allah Ta'ala ini terlalu jelas di dalam Al-Quran, terlalu jelas di dalam As-Sunnah, sehingga orang yang membacanya seolah-olah telah pun mengetahui perkara itu sebelum daripada penurunan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mana-mana manusia pun, di mana-mana zaman pun, akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla akal, fikiran, supaya mereka gunakan akal fikiran mereka untuk berfikir tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Dan juga Allah Ta'ala menghantar Nabi di setiap zaman. Bahkan kalau kita ikut riwayat, sebahagiannya ada yang menyebutkan bilangan Nabi ni ratusan ribu. Ramai orang kata bilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala hantar kepada manusia. Jadi mereka sudah pun mendengar berkaitan dengan kepentingan untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu kita tak heran walaupun orang-orang Quraisy itu telah pun terlibat di dalam syirik, walaupun orang-orang Quraisy itu telah terlibat di dalam kekufuran, tetapi mereka tetap juga menyeru nama Allah Azza wa Jal apabila mereka dalam keadaan kesusahan. Mereka bila berada dalam keadaan kesempitan, bila berada dalam keadaan kesusahan, bila mereka ditimpa bencana, bila mereka hilang harta benda, mereka tetap seru Allah Azza wa Jal. Walaupun sebelum itu masa senang, masa tengah senang, mereka kadang-kadang tak seru pun Allah, tak minta pun pertolongan Allah. Tapi apabila mereka ini telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesusahan, kesempitan, maka pada masa itu mereka mula untuk menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka sedar dalam diri mereka ni ada fitrah memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benda ni hakikat yang kita sendiri boleh tengok. Ya, hakikat yang kadang-kadang mereka tahu benda ni, tapi mereka sengaja untuk menafikan apa yang ada di dalam jiwa mereka. Mereka sembah, ya, mereka sembah benda yang tidak memberikan apa-apa manfaat kepada mereka. Okey, itu hakikat yang kita kena sedar. Baik. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung ayat ni dengan mengatakan sayadzakkaru may yakhsha. Ini kita dah hurai dah hadis ni. Orang yang takut kepada azab Allah, orang yang takut kepada hari kiamat akan mengambil peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang paling celaka, orang yang paling malang, orang yang paling binasa akan menjauhi peringatan ni. Jadi kita kena sentiasa didik diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kena sentiasa ajar diri kita supaya selalu mendengar nasihat, selalu mendengar teguran. Kadang-kadang ada juga masa-masa yang kita lihat bila orang bagi seseorang lain nasihat, orang lain tu akan melenting, seolah-olah macam dia tu hina. Sebenarnya menerima teguran, menerima nasihat
menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada diri kita. Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada diri kita. Maka sebab itu, Allah Ta'ala hantar manusia untuk memberikan nasihat kepada kita. Tak perlu rasa hina. Tak perlu rasa kita seolah-olah telah dimalukan apabila kita diberikan nasihat. Terutama kalau nasihat tu nasihat yang baiklah. Sebab apa? Sebab nasihat ni benda baik. Sebab kadang-kadang ada juga keadaan tu kan, bila orang bagi kita nasihat, kita rasa macam, oh kau baik sangatlah, aku ni teruk sangatlah, aku ni bukan ahli syurga lah. Bukan. Bukan itu semesti maksudnya. Orang yang memberi nasihat itu, terutamanya orang yang kalau menegur kita dengan baik, ia menunjukkan bahawasanya orang tu sayang kat kita lah, sebab tu dia berikan teguran. Ya, dan Allah masih sayang kat kita lagi. Kerana Allah menghantar manusia-manusia untuk menunjukkan jalan kebaikan. Ya, orang yang celaka akan menjauhi. Bukan hanya sekadar ya mereka abaikan, tetapi menjauhi nasihat. Sedangkan kebanyakan nasihat yang kita dengar adalah nasihat kebaikan, yang sebahagian besarnya percuma dan tak perlu bayar pun. Tapi orang-orang yang membinasakan diri dia, orang-orang yang tak mahu mendengar ni, akan bukan hanya mengabaikan, tetapi berusaha semampu mungkin untuk menjauhi. Allazi yaslan naral kubra, yang mana orang yang celaka ni akan masuk ke dalam api yang besar. Api yang besar ni ulama berbeza pendapat. Al-Imam Al-Hasanul Basri mengatakan an-nar al-kubra, api yang besar ni api Jahannam, api neraka Jahannam, api neraka lah. Manakala api yang kecil ialah api dunia. Ada juga yang kata tak, api yang besar ni api neraka yang paling dahsyat. Sebab neraka ni dia punya darakat. Neraka ni dia punya tingkatan. Ada yang paling ringan dan ada yang paling berat. Jadi yang paling berat ni lah neraka yang dipanggil sebagai Al-Kubra. Yang ni telah pun kita huraikan. Kemudian saya ada tertinggal satu poin yang penting, iaitu dalam ayat yang terakhir yang saya huraikan dulu, summa la yamutu fiha wala yahya. Kemudian orang yang masuk ke dalam neraka Allah, yang mengabaikan nasihat, yang menjauhi nasihat, yang tak mau pakai nasihat, yang terus berada dalam kekufuran, mereka ini Allah Ta'ala gambarkan summa la yamutu fiha wala yahya. Kemudian dia bila masuk ke dalam neraka ini tidak mati dan tidak hidup. Kenapa tak mati? Kerana mati itu telah pun mati. Mati telah pun mati. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila sampai ke hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan datangkan seekor kambing, yang mana kambing ini adalah kematian, dan kambing itu akan disembelih. La maut. Kemudian disebutkan tidak ada lagi kematian selepas ini. Kenapa tak ada lagi kematian? Kerana kematian telah pun mati. Mati itu telah mati, maka tak ada lagi kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak akan mati. Kesakitan itu akan berterusan. Kesakitan hari kiamat, kesakitan yang dia akan rasa pada hari kiamat, iaitulah kesakitan yang berada dalam neraka, akan berkekalan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan azab yang berterusan kepada orang-orang yang melakukan dosa, terutamanya orang yang melakukan syirik kepada Allah akan berterusan merasa azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala jamin setiap kali kulit itu akan hangus, Allah Ta'ala akan ganti lain kulit. Allah Ta'ala sebut, kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima.
Allah Ta'ala menyebutkan, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka ini rentung, masak, hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan jadikan mereka ini untuk mereka ini kulit yang baru selain daripada kulit yang telah hangus itu, liyadhuqul azab, supaya mereka terus kekal merasa azab. Dan Allah Ta'ala itu azizan hakima, Allah Ta'ala itu maha perkasa, dan Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Apa bijaksananya Allah? Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Allah Ta'ala tahu bahawasanya yang merasa sakit akibat kebakaran itu ialah reseptor yang ada dalam kulit. Dan apabila kulit terbakar hangus, reseptor bahkan ulama-ulama yang mengarang tafsir mengatakan ini merupakan satu keadaan, yang ini merupakan satu keadaan di mana orang yang berada dalam keadaan yang terlalu sakit, nak kata mati pun tidak, nak kata hidup pun tidak. Maksudnya apa? Kalau puncak kesakitan ni antara hidup dan mati, itulah puncak kesakitan. Sebab bila pergi kepada mati, mati dah tak sakit dah. Mati ni dah tak ada kesakit dah. Sebab dah hilang dah nyawa, roh dah hilang. Jadi bila mati dah tak sakit dah. Hidup still sakit. Tapi kalau hidup saja, tak rasa macam nak mati pun taklah juga sakit sangat. Jadi antara hidup dan mati. Nak kata hidup pun tidak, nak kata mati pun tidak. Maka sebab itu Hamka kata apa? Hamka kata, meranalah dia dalam neraka itu, tidak akan mati, sebab mati hanya sekali sahaja, iaitu ketika hari perpindahan daripada alam fana dunia kepada alam khulud akhirat. Maksudnya nak kata mati tak boleh mati dah, sebab mati ni sekali je Allah Ta'ala tetapkan. Yang ada mati ni pun bukan dekat akhirat lagi. Yang ada mati cuma dekat dunia. Akhirat tak ada lagi mati dah. Kemudian Al-Imam Al-Fakhrul Razi, dia menyebutkan bahawasanya, dia kata perkataan summa, bila Allah Ta'ala kata summa la yamutu fiha wala yahya, kemudian dia tak mati padanya, iaitu dia tak mati dalam neraka tu, dan dia tak mati, dan dia juga tidak hidup di dalamnya. Dia azab seolah-olah macam tak hidup, tapi tak mati. Perkataan summa, kata Al-Imam Al-Fakhrul Razi, menunjukkan keadaan yang sangat dahsyat. Kerana keadaan tak hidup dan tak mati ini datang kemudian, setelah azab tu dirasai. Maksudnya, diazab, sehingga rasa macam tak hidup dan tak mati. Sebab dia rasa macam dia akan mati ni. Mungkin orang yang dibakar dalam api neraka tu rasa macam dia akan mati. Aku matilah lepas ni. Aku matilah lepas ni. Aku mati, tapi tak mati-mati. Perasaan itu datang dan datang dan datang untuk memberikan dia rasa azab lagi lah. Ya? Baik. Maka sebab itu Hamka kata, terlalu sakit orang pun mati, terlalu panas mati, terlalu dingin mati, terlalu susah mati. Malahan orang yang ingin saja lekas mati kerana derita itu rasanya tidak terpikul lagi. Kan? Kadang-kadang kita dengar kan, bila orang kena musibah besar, dia kata baiklah aku mati. Kan? Usah kata terkena musibah, tak dapat makan telur tembakul pun nak mati. Masuk dalam batu belah, batu bertangkup contohnya kan. Punya sakit perasaan dia tak dapat makan, nak mati juga. Tapi di akhirat, di dalam neraka tak mati. Dalam neraka itu tidaklah akan dapat terlepas dari sengsara azab dengan mati. Kerana mati tidak ada di sana. Dan tidak pula dapat hidup. Tak pula dapat hidup dengan gembira, tak ada. Kerana hidup bererti di akhirat itu ialah dengan syurga Jannatul Na'im, dengan segala nikmat yang telah disediakan Allah bagi hamba-Nya. Maka adalah satu pepatah Melayu, dia kata, yang terkenal
yang dapat sedikit menggambarkan penderitaan di neraka itu. Apa dia? Hidup segan, mati tak mahu. Hidup segan, mati tak mahu. Kemudian Allah Ta'ala sambung. Qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini kita kata kluster yang terakhir daripada surah Al-A'la. Allah Ta'ala kata apa? Qad aflaha man tazakka. Maka telah berjayalah bagi orang yang membersihkan, bagi orang yang menyucikan. Di sini ulama berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan orang yang menyucikan? Berjaya ni berjaya di dunia dan di akhirat. Orang yang menyucikan, kata Allah, telah berjaya. Berjaya di dunia, yakni dengan mendapat keredaan Allah di dalam dunia, mendapat hidayah taufik daripada Allah dalam dunia, dan juga mendapat keampunan di akhirat dan diberikan oleh Allah akan syurga. Jadi berjaya ni kita faham. Qad aflaha man tazakka. Tapi bila Allah Ta'ala kata berjayalah orang yang telah menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya ini ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan tazakka ai yuzakki nafsahu minasyirik, iaitu orang yang membersihkan dirinya daripada syirik. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau kamu nak berjaya di dunia dan di akhirat, maka kamu kena bebaskan diri kamu daripada dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Kenapa? Kerana dosa menyekutukan Allah Ta'ala ini sangat besar. Dosa menyekutukan Allah Ta'ala ini sangat dahsyat. Sehingga Allah Ta'ala kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling agung, dosa yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa jika dia disyirikkan, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa selain daripada itu. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir, sebagian ulama kata orang yang membersihkan diri, siapa dia? Orang yang membersihkan dirinya itu daripada kesyirikan dan membersihkan dirinya daripada kemaksiatan. Ada je manusia dalam dunia ni yang dia bersihkan diri daripada maksiat. Dia tak berzina, dia tak minum arak, dia tak mencuri, dia tidak berjudi. Tapi dia tak ada tauhid. Dia mensyirikkan Allah. Maksiat yang dia tinggalkan itu tidak akan sekali-kali dapat untuk menjadikan diri dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana asas tu dia tak buat, iaitulah tauhid. Mentauhidkan Allah dalam setiap keadaan. Itu pandangan yang pertamalah. Nak bagi tahu kat kita, kalau kamu nak berjaya sungguh-sungguh dalam dunia ni, kamu kena belajar untuk bertauhid Tuhan. Kamu kena amalkan tauhid. Kamu kena pegang akidah Islam betul-betul. Kerana baik macam mana pun kamu dalam dunia ni, kalau kamu terlibat dengan syirik, maka kamu tak layak dapat pengampunan daripada Allah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan makna tazakka juga. Pandangan yang kedua di kalangan para ulama, tazakka tu bukan bermakna mensucikan diri daripada syirik dan mensucikan diri daripada dosa. Sebaliknya ia bermakna memperbanyakkan amal-amal saleh. Maka telah berjayalah. Kalau ikut tafsiran ni dia kata, maka
telah berjayalah bagi orang yang memperbanyakkan ketaatan kepada Allah. Kalau ikut tafsiran ni, dia ambil perkataan tazakka tu daripada zakah, yang mana zakat bermaksud an-nama, iaitu memperbanyakkan, subur. Jadi maksud ayat ni, qad aflaha man tazakka, beruntunglah, berjayalah bagi mereka yang memperbanyakkan. Banyak apa? Banyakkan amal soleh. Kerana syurga ini digapai dengan syarat, bukan secara mutlak. Dia digapai dengan syarat yang Allah Ta'ala sendiri tetapkan. Apa dia? Kamu kena beramal. Kalau kamu tak beramal untuk syurga kamu, kamu tidak akan dapat rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, itu betul. Tetapi syarat untuk menggapai rahmat Allah Ta'ala itu adalah dengan beramal. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap daripada manusia ini keluar pada waktu pagi, menjual dirinya. Sebahagian mereka membebaskannya dan sebahagian mereka membinasakan. Apa maksud menjual diri? Jual diri ini bukan maksud jual maruah. Itu memang haram. Jual diri ini maksudnya pergi beramal. Beramal untuk menukarkan amalan itu dengan ganjaran yang setimpal. Itu maksud jual kan, bila kita jual barang ataupun beli barang. Bila kita jual, kita bagi barang kita, kita ambil duit. Kita dapat habuan duit tu. Itu maksud jual. Jadi kita menjual diri kita kepada Allah Azza wa Jal dengan amalan kita. Dan kita mengharapkan ganjaran. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu daripada Tuhan. Kebenaran itu daripada Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, faman syaa'a falyu'min, sesiapa yang mahu maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, tapi siapa yang tak mau, siapa yang inginkan yang lain, maka kufurlah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang mana kami telah sediakan untuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan melakukan maksiat, dengan melakukan syirik ataupun menzalimi orang lain dengan melakukan kemelampauan, kami sediakan untuk mereka ini api neraka ahata bihim suradiquha, yang mana api neraka itu menyelubungi, apinya, baranya, hangatnya, habanya menyeliputi semua. Allah Ta'ala berikan pilihan, tapi pilihan itu bukan pilihan yang mutlak. Pilihan itu adalah pilihan yang disediakan ganjaran sebaliknya. Kalau kamu nak syurga, kamu kena beramal. Iman perlu disempurnakan dengan amal. Maka amalan. Sebahagian ulama kata, dah. Yang dimaksudkan qad aflaha man tazakka, maka telah beruntunglah bagi mereka yang tazakka daripada perkataan zakat. Yakni orang yang membayar zakat fitrah. Orang yang membayar zakat fitrah. Sebab dia kata ayat lepas tu cerita pasal salat. Maksudnya solat raya. Kena bayar zakat fitrah sebelum solat raya. Tapi pandangan ni agak sedikit pelik. Sebab apa pelik? Sebab ayat ni ataupun kita kata surah ni surah Makkiyah yang turun sebelum daripada hijrah. Jadi kalau turun sebelum daripada hijrah, tuan-tuan, mana ada hari raya lagi? Zakat fitrah belum lagi disyariatkan. Jadi pandangan ni agak kurang tepatlah. Dan kebiasaannya Al-Quran menyebutkan salat dulu sebelum zakat.
kebiasaannya siapa yang baca Quran, kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan menyebutkan salat sebelum zakat. Kalau ini makna zakat, dia pelik. Kalau ayat ni bermaksud zakat, maksudnya peliklah sebab disebut zakat dulu sebelum salat. Ada juga yang kata bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat yang umum, yakni zakat ataupun memberikan sedekah dengan harta dia, kemudian dia mendirikan salat. Maksudnya orang itu bersedekah dengan lebihan harta yang dia ada untuk membersihkan dirinya, kemudian dia melakukan salat. Tetapi wallahu a'lam, nak kata makna ayat ni berkaitan dengan zakat ataupun pemberian sedekah macam jauh sikit. Sebab Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka. Tazakka maksudnya menyucikan diri masing-masing. Kalau zakat dah tentu zakka malahu. Mesti Allah Ta'ala kata bukan tazakka tapi zakka malahu. Membayar zakat pada hartanya. Jadi kalau tanya pada saya, wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada tafsiran yang pertama. Yang kedua tu boleh gabung, yakni orang yang membersihkan dirinya daripada syirik dan maksiat. Macam mana cara nak bersihkan diri daripada syirik? Ialah dengan berpegang kepada tauhid. Macam mana nak bersihkan diri daripada maksiat? Meninggalkan maksiat dan dalam masa yang sama menghiasi diri dengan amal-amal saleh. Ya, baik. Jadi maksud ayat ni Allah Ta'ala puji bagi orang yang menyucikan dirinya daripada syirik dan orang yang menyucikan dirinya daripada maksiat. Apa cara nak bebaskan diri daripada dua benda ni? Dengan melakukan banyak amal saleh. Maka sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memuji dan mengatakan hampir sama ayat ni, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maka sudah beruntunglah yang kau. Artinya menanglah di dalam perjuangan hidup ini barang siapa yang selalu mensucikan atau membersihkan dirinya daripada maksiat dan dosa, baik dosa kepada Allah dengan mempersekutukan Allah dengan yang lain, atau dosa kepada sesama manusia dengan menganiaya atau merompak hak orang lain, atau kepada diri sendiri memendam rasa dendam dan dengki kepada sesama manusia. Maka kalau seseorang dapat berusaha mengendalikan dirinya, akan terlepaslah dia daripada kekotoran, terutama kekotoran jiwa. Maksud dia bersihkan diri daripada syirik, dia bersihkan Assalamualaikum, Ili. Assalamualaikum, jemaah. Assalamualaikum. Oh, sorry. I think hilang. Sekejap ya. Saya pause sekejap. tengok senang bila tengok orang lain senang. Bila dia tengok orang lain lebih kaya daripada dia, dia sakit hati. Bila dia tengok orang lain lebih bahagia daripada dia, dia sakit hati. Bila dia tengok orang lain lebih glamour daripada dia, dia sakit hati. Ini benda yang bahaya. Maka sebab itu Nabi SAW ajar kita supaya kita paksa diri kita suka kalau kita melihat orang lain gembira dengan nikmat yang kalau nikmat tu dapat kat kita pun kita gembira. Maksudnya kita suka satu benda tapi kita tak dapat benda tu. Tiba-tiba saudara se-Islam kita dapat. Kan, saudara se-Islam kita dapat benda tu. Kita kena bahagia. Paksa diri untuk bahagia, gembira. Sebab itulah tanda
kita telah berjaya buang perasaan hasad dan dengki dalam diri. Ini benda yang kita kena ajar diri. Ya. Sentiasa kena bersihkan diri daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian, bila kita dah bersihkan diri, Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala kata manusia ni kalau nak berjaya, dia kena bersihkan diri. Bersihkan diri daripada maksiat. Itu yang saya kata tadi. Makna yang sebenar bagi ayat ni, bersihkan diri daripada syirik, bersihkan diri daripada maksiat. Sebab apa? Macam mana cara nak bersihkan? Cara nak bersihkan adalah dengan kembali kepada melakukan ibadat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-15. Allah Ta'ala kata, wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingati nama Tuhannya, lalu dia meninggalkan salat. Lalu dia mengerjakan salat. Dia telah membersihkan dirinya daripada syirik. Dia telah membersihkan dirinya daripada maksiat. Tapi Islam bukan hanya sekadar itu. Islam menyuruh umatnya untuk meninggalkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Meninggalkan perkara yang dilarang, melakukan perkara yang diperintahkan. Itulah Islam. Bainal amri wat tarki. Ataupun bainal amri wan nahi. Di antara suruhan dan larangan. Buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Tinggalkan benda yang Allah Ta'ala kan. Meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, betul berjaya. Tapi bukan hanya sekadar tu. Dia juga kena melakukan ibadah. Dan lakukan ibadah di atas dasar tauhid. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingati nama Tuhannya, lalu dia melaksanakan salat. Lalu dia melaksanakan solat. Jadi yang dituntut pada manusia ni secara umumnya ada 3 lah. Apa dia? Yang pertama, membebaskan diri daripada syirik dan juga membebaskan diri daripada maksiat. Kemudian mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya dan juga dengan nama-namanya. Itu maksudnya wa dzakara asma rabbih. Dia mengingati nama Tuhannya. Macam mana kita nak tahu nama Allah dan sifat Allah? Tidak ada jalan lain melainkan kita mesti rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi isu dulu ni. Pasal zikir hu, dia kata hu tu nama Allah. Macam tak sesuai lah. Tak betul. Sebab hu tu bukan nama. Hu tu kata ganti nama. Hu boleh merujuk kepada Allah, boleh merujuk kepada selain Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang isu orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan haid. Berkenaan dengan haid, Allah Taala kata, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha." Qul huwa adha. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan haid, katakan ia kotor. Jadi kalau hu ni boleh merujuk kepada Allah, betul. Boleh juga merujuk kepada haid, pun betul juga. Jadi nama-nama Allah dia mesti datang dalam Quran dan Sunnah secara jelas. Kita tak boleh kata hari ni saya nak namakan Tuhan saya dengan nama ni lah. Sebab apa? Sebab saja saya nak letak. Tak boleh. Kerana nama Allah Ta'ala ini tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Dia mesti datang dalam Quran ataupun Sunnah. Okey? Baik. Di sana ada perbincangan sikit dalam kalangan ulama. Bila Allah Ta'ala kata wa dzakara asma rabbih fasalla, dia mengingati nama Tuhannya ataupun menyebut nama Tuhannya, lalu dia melaksanakan salat. Al-Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi, bila dia tengok ayat ni, dia kata ayat ni menjadi bukti bahawasanya orang yang nak melaksanakan salat, takbiratul ihram tu bukan rukun. Takbiratul ihram tu hanya syarat. Tuan-tuan tahu tak apa beza rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat ni, bezanya adalah rukun ni dia sebahagian daripada ibadat. Kalau tak ada,
Ya. Kalau tak ada benda tu, tak sah. Dan dia tu sebahagian. Contohnya macam kita kata rukun salat Fatihah. Tak baca Fatihah tak sah salat. Dan Fatihah sebahagian daripada salat. Kalau syarat pula, dia perlu ada untuk menjadikan ibadat tu sah. Tapi dia bukan sebahagian daripada benda tu ataupun ibadat tu. Contoh, saya bagi contoh, wudu. Wudu, dia bukan rukun salat. Tetapi dia syarat salat. Syarat sah salat. Kenapa? Sebab wudu tak termasuk dalam perbuatan salat. Dia di luar salat. Tapi perlu tak ambil wudu? Perlu ambil wudu. Kalau tak, salat jadi tak sah. Cuma ulama berbeza pendapat tentang kedudukan wudu. Tentang kedudukan takbiratul ihram. Takbir yang kita angkat tu, yang kita sebut tu di awal-awal salat. Adakah dia sebahagian daripada salat ataupun tidak? Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan ayat ni telah digunakan oleh sebahagian ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan takbiratul ihram dia syarat salat. Dia bukan rukun. Maksudnya, kalau seseorang itu mengangkat takbir tidak menghadap kiblat, ya, tidak menghadap kiblat, okey. Kemudian lepas dia angkat takbir tu, baru dia sedar dia tersilap, dia pusing menghadap ke arah kiblat, salat dia sah. Kerana takbiratul ihram itu syarat saja, bukan rukun. Tapi majoriti ulama kata tak sahlah sebab dia angkat takbiratul ihram tadi tidak menghadap kiblat kerana takbiratul ihram sebahagian daripada salat. Sebahagian daripada salat. Tapi pendapat yang tepat adalah pendapat majoriti ulama, iaitu takbiratul ihram adalah sebahagian daripada salat. Dan ayat ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan takbiratul ihram. Kenapa Abu Hanifah guna ayat ni? Dia kata sebab wa zakara asma rabbih fasalla. Menyebut nama Tuhan lalu salat. Maksudnya menyebut nama Tuhan tu dan salat tu dua benda yang berasingan. Sebab dia kata lalu salat. Maksudnya salat bukan sebut nama Tuhan, sebut nama Tuhan bukan salat. Jadi sebut nama Tuhan tu dia faham takbiratul ihram. Tapi majoriti ulama kata tak. Kalau ayat ni menunjukkan takbiratul ihram pun, ia tak menunjukkan bahawasanya salat itu bukan menyebutkan nama Tuhan tu bukan sebahagian daripada salat. Itu yang pertama. Majoriti ulama pula kata ayat ni tak ada kaitan pun dengan takbiratul ihram. Sebab wa dzakara asma rabbih fasalla, mengingati nama Tuhan kemudian melakukan salat. Maksudnya salat itu perlu dilaksanakan setelah kita beriman kepada Allah dan setelah kita menyebutkan nama Allah, kemudian kita timbul perasaan untuk khusyuk, lalu pergilah salat. Ini nak membezakan solat orang beriman dengan solat orang munafik. Kerana solat orang munafik itu solat yang dipenuhi dengan riya. Kenapa engkau laksanakan solat? Nak tunjuk ke orang. Itu orang munafik. Dia bukan solat kerana dia ingat kat Tuhan dia, tapi dia solat kerana dia nak tunjuk ke orang yang aku ni adalah orang mukmin sedangkan dalam jiwa dia penuh dengan kekufuran. Itu solat orang munafik. Jadi Allah Ta'ala sebut ke ayat ni, ia adalah ciri ataupun sifat bagi salat orang yang beriman. Bagi salat orang yang beriman. Baik. Maka sebab itu, kata Syekh Hamka, dia kata apa? Usaha mensucikan diri sebagai tersebut di ayat 14 itu tidaklah akan berhasil kalau tidak selalu mengingat Tuhan. Maksudnya, nak jadikan penyucian diri itu berjaya adalah dengan cara kita mengingati, sentiasa menyebut nama Tuhan ataupun mengingati arahan Tuhan. Kenapa kau tinggalkan benda ni? Saya tinggalkan benda ni, ya, adalah kerana Allah Ta'ala tak bagi saya buat benda ni. Dia beza. Saya tinggalkan benda ni kerana makwa saya tak bagi buat benda ni. Jadi beza. Ya, baik. Jadi itu benda yang penting. Baik. Kemudian melakukan zikir, selalu ingat kepada Allah adalah kendali yang sebaik-baiknya ke atas diri. Kerana kita menanamkan rasa dalam diri
bahawa Tuhan selalu ada dekat, dan ingat kepada Allah itu disertai pula dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu, termasuk di dalamnya doa dan munajat, iaitu menyeru kepada Tuhan selalu, memohon bimbingannya. Dan sembahyang itu sendiri pun ada termasuk zikir juga. Di dalam surah Al-Anfal dijelaskan faedah zikir bagi orang yang beriman, iaitu bahawa hatinya akan bertambah lembut dan patuh kepada Tuhan. Di dalam surah Taha disuruh mendirikan sembahyang agar selalu ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain ada menyebutkan bahawasanya salat itu merupakan zikir juga. Salat itu juga zikir yang kita laksanakan untuk ingat Allah. Ya. Maka sebab itu Allah Taala kata, "Wa aqimis salata li dzikri." Laksanakan salat, dirikan salat untuk mengingati aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa disebut salat sedangkan ibadat ni banyak lagi? Salat ni benda yang paling besar. Benda yang paling orang kata apa, benda yang paling penting dalam ibadat ni setelah kita bertauhid adalah salat. Ini benda yang kita kena sedar. Dan dalam salat itu adanya doa. Dalam salat itu adanya zikir, dan dalam salat itu adanya kerendahan diri. Dalam salat ni ada doa. Kita doa kepada Allah dalam salat. Dalam salat ni ada zikir, kita puji Allah. Dan dalam masa yang sama, dalam salat juga mengandungi khudu' dan juga izlalun nafs. Kita merendahkan diri, iaitu kita meletakkan anggota badan kita yang paling tinggi, iaitu kepala, di tempat yang paling rendah bila mana kita bersujud. Jadi salat betul-betul ibadat yang mengajar kita konsep rendah diri di hadapan Allah, konsep mengharapkan kepada Allah, dan konsep patuh pada Allah. Patuh ni bila kita puji Allah. Kenapa kita puji Allah? Sebab Allah Ta'ala itu layak untuk dipuji. Sebab Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha berkuasa. Maka sebab itu kita puji dia. Ya, manakala kita berdoa, kenapa kita berdoa kepada Allah? Itu menunjukkan kita harap pada Allah. Dan kita merendahkan diri supaya tidak ada perasaan takabur. Kerana dalam dunia ini, yang menjadikan iblis itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama-lamanya adalah disebabkan oleh kerana sifat takabur. Bukan kerana dia tak percaya Tuhan wujud. Iblis ni tahu tak Tuhan wujud? Tuan-tuan tahu. Iblis tahu Tuhan tu wujud. Bahkan dia siap menerima arahan langsung daripada Allah. Kenapa dia menjadi makhluk yang paling dimurkai? Kerana takabur. Jadi sebab itu salat mengajar kita jangan takabur pada diri. Jangan takabur kepada diri, kerana diri kita adalah insan yang sangat-sangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kamu lebih mendahulukan kehidupan di dunia. Kamu lebih mendahulukan kehidupan dunia. Akan tetapi sayang sekali, ada di antara kamu yang tidak mempedulikan seruan Tuhan agar mensucikan diri, mengingat Allah dan melakukan sembahyang. Masih ada di antara kamu yang lebih mementingkan hidup di dunia ini sahaja, tidak mengingat lanjutan hidup di akhirat. Sudah sendang tenteram sahaja hatinya di negeri dunia yang hanya tempat persinggahan sahaja. Jadi kalau ikut, patutnya kita lebih mengharapkan akhirat berbanding dunia. Ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Dunia ini akan beredar,
akhirat yang akan datang. Tapi kita duk ingat seolah-olah macam akhirat tu tak datang-datang, seolah-olah dunia tu sentiasa ada. Sedangkan Allah Ta'ala kata wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Kenapa akhirat lebih baik? Pertama, kerana Allah Ta'ala sendiri sebut wa abqa, kerana akhirat itu lebih kekal. Kehidupan akhirat tidak ada penghujung. Nikmat di akhirat tidak ada putus-putus. Khalidina fiha abada. Sentiasa mereka itu berada dalam syurga bila mereka masuk. Nikmat yang ada tidak putus. Nikmat dalam dunia ini terputus. Orang yang paling kaya dalam dunia boleh makan benda yang paling sedap dalam dunia. Nikmatnya putus tak? Putus. Sampai satu ketika, sampai satu masa, akan ada waktu mereka tak boleh makan. Sebab gout sudah datang, darah tinggi sudah datang, penyakit jantung sudah datang. Kan tu yang saya sebut tu. Orang bengkak kaki. Nabi SAW salat, bengkak kaki sebab salat lah. Kita bengkak kaki sebab seafood, dah tak boleh makan dah seafood. Bengkak kaki, gout. Nikmat dunia itu terputus. Manakala nikmat di dalam syurga itu tidak pernah terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirat ini, kebahagiaan dia itu merangkumi jasad dan roh. Roh bahagia, jasad juga bahagia. Dunia ini, kadang-kadang nikmatnya datanglah untuk roh dan jasad serentak, tapi tak lama. Kalau ada pun kadang-kadang, dia hanya berikan kebahagiaan kepada jasad. Tetapi roh tetap tak suka. Berapa ramai kita tengok orang yang mempunyai kekayaan, kemewahan, tetapi jiwanya serabut. Dunianya serabut. Tak tenteram hidup dia. Kita tengok Michael Jackson tengok. Begitu besar rumah yang dia beli. Tetapi tetap juga makan ubat-ubatan sehingga mati, overdose. Sebab nak beli kebahagiaan itu bukan boleh dengan duit, bukan boleh dengan kekayaan, tetapi dengan keimanan. Tetapi dengan keimanan. Baik. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan dunia ni pula biasanya dicampur dengan kesakitan. Kadang-kadang orang sakitkan kita, kadang-kadang orang nak mengata kita. Kita senang, kita ada kemewahan, tapi orang nak dengki dengan kita. Tapi di akhirat tak ada. Ya, tak ada perasaan dengki, perasaan benci, tak ada. Kadang-kadang dalam dunia ni kita buat dakwah pun orang dengki. Kita buat benda elok pun orang tak suka. Itu dunia. Tapi akhirat tak ada. Baik. Tidak mereka sedari bahawa perjalanan hidup ini masih ada lanjutan, iaitu hari akhirat. Padahal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat itu, di dunia inilah ditentukan. Dengan mengerjakan amal yang saleh, dengan menanamkan jasa yang baik, dengan memupuk budi yang luhur. Maka apa yang ditanam di dunia ini, di akhiratlah masa mengetam, yakni menuai. Di situlah kelak nikmat yang tidak putus-putus. Jadi kalau kita tengok daripada ayat 14 sehingga ayat 17, ia seolah-olah memberikan satu isyarat kepada orang yang nak berjaya dalam dunia. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian Allah Ta'ala sambung dengan ayat nombor 17. 16 kita skip sekejap, nombor 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. 3 ayat ni ataupun 4 lah kita masuk. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. 4 ayat. 4 ayat ni Allah Ta'ala nak bagi kita satu pengajaran yang sangat berguna dalam hidup. Untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan semua. 4 ayat ni ingat betul-betul. Apa dia? Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak berjaya, kamu kena sucikan diri daripada syirik, daripada maksiat. Kemudian bila kamu telah sucikan diri, kamu telah tinggalkan maksiat, kuatkan keimanan kamu kepada Allah dengan menghayati
sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, lalu kamu melaksanakan salat, dan salat yang kamu lakukan itu setelah kamu sebut nama Allah adalah salat yang ikhlas, salat yang kamu harapkan kepada Allah, yang kamu harapkan ganjarannya daripada Allah, bukan salat yang kamu lakukan kerana kamu ingin riak kepada Allah, bukan, tapi kerana kamu mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian Allah Taala kata bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kamu lebih mengagungkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi nak kata apa ni? Nak kata bila kamu telah beribadat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kamu tinggalkan pengharapan kamu kepada dunia yang sementara ini. Bukan makna kena buang dunia ni dengan kita tinggal duduk dalam gua, check in masuk dalam gua ramai-ramai, buang telefon, buang TV, buang, tak perlulah. Maksudnya kamu jangan terikat dengan dunia seolah-olah dunia ini kekal, dunia ini sementara. Kamu kena harapkan apa yang ada di akhirat. Dunia yang Allah Ta'ala bagi kamu ni, dunia ni sementara. Kamu gunakanlah ia sekadarnya. Kamu gunakan dia agar ia boleh menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Itulah maksud ayat 4 ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya inilah yang berada dalam lembaran-lembaran yang awal. Bila Allah Ta'ala kata inilah, ini itu kembali kepada apa? Ini itu, dia kembali kepada sesuatu yang ditunjuk. Kalau ini, ditunjuk benda yang dekat. Kalau itu, ditunjuk benda yang jauh. Ulama berbeza pendapat. Bila Allah Ta'ala kata inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini tu kembali pada apa? Ada yang kata ini tu kembali kepada kandungan ajaran yang ada dalam surah ini, iaitu surah ini mengandungi pujian pada Allah, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang akhirat. Semua ni Allah Ta'ala kata telah pun disebutkan di dalam lembaran-lembaran yang awal. Yakni ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu diletakkan di dalam lembaran itu dibaca oleh umat-umat sepanjang zaman. Maknanya Allah Ta'ala nak kata, ajaran yang kamu terima dalam Al-Quran hari ini, bukan kamu saja melakukannya, bahkan ia telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu yang mengikuti Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu kat kita, apa dia? Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita bahawasanya ajaran agama kita ini adalah kesinambungan daripada ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Akidah yang kita percaya pada hari ini adalah akidah yang kita terima daripada ajaran nabi yang terdahulu. Mungkin syariat sedikit berbeza. Syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Musa, dengan syariat Nabi Isa itu berbeza. Dari sudut hukum hakam, dari sudut pengamalan itu berbeza mengikut suasana. Tetapi akidah, kepercayaan, mengesakan Allah, kan? Yang tu mengesakan Allah, yang tu tidak ada beza di antara nabi-nabi. Tidak ada beza di antara nabi-nabi, sama. Semua nabi bawa ajaran tauhid, semua nabi bawa akhlak yang baik. Semua nabi SAW alaihi wassalatu wassalam membawakan orang kata apa, kecaman kepada syirik. Ini benda yang kita kena sedar, yang Allah Ta'ala nak gambarkan dalam ayat ni. Ada juga yang kata isyarat itu kembali kepada penyucian jiwa. Ya, ajaran itu kembali kepada penyucian jiwa. Maksudnya bila Allah Ta'ala kata inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini, yakni penyucian jiwa. Maksudnya bukan kamu saja yang disuruh untuk menyucikan jiwa, meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, buat ibadat banyak, bukan kamu saja. Tetapi orang-orang sebelum kamu juga telah melakukan perkara benda yang sama. Mereka juga disuruh untuk melakukan perkara yang sama. Okey?
Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, Suhufi Ibrahim wa Musa. Di antaranya juga, ya, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Apa kata Hamka kat sini? Hamka kata, iaitu nasihat-nasihat dan peringatan yang telah dimulai pada ayat 14 tadi, bahawa yang menang dalam hidup ialah orang yang selalu berusaha mensucikan atau membersihkan jiwa, bukanlah dia semata-mata pengajaran yang timbul sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan wahyu dalam Al-Quran sahaja. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi itu sahaja ada sahaja catatan. Catatan ini dinamakan suhuf, kertas yang digulung lalu dikembangkan ketika membacanya. Maksud digulung, lepas tu bila nak baca dikembangkan, ya. Maka macam-macamlah suhuf itu. Yang lebih tebal dinamai kitab, dan yang terpecah-pecah dinamai suhuf. Suhuf ni kecil sikitlah daripada kitab. Al-Quran sendiri telah dikumpul jadi satu surah-surah yang 114 tu, ada yang panjang dan ada yang amat pendek, dinamai ia sebagai mushaf. Tersebutlah dalam ayat ni bahawa pengajaran ini bukanlah pengajaran sekarang saja, dia telah tua. Dia telah tersebut juga dalam suhuf yang dulu-dulu, terutamanya lembaran-lembaran ataupun suhuf Ibrahim dan juga Musa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, selesailah kita membaca tafsir ini, iaitu surah Al-A'la, satu surah yang bagi saya amat bermakna. Surah yang menggabungkan di antara pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga arahan supaya membersihkan diri dan menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terlibat di dalam dosa syirik dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk petang ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalukan sekejap. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kalau kita dulu selalu tinggal puasa dari form 1 sampai sekarang, nak kena qada ke doktor? Sebab saya tak tahu berapa jumlah qada tu. Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Pertamanya, orang budak yang mumayyiz tak wajib lagi puasa. Jadi kalau tinggal tu waktu mumayyiz, tak kenalah. Kalau tinggal tu waktu dah baligh, maka yang ni ulama beza pendapat. Kalau dia tinggal dengan sengaja. Kalau dia tinggal sebab penyakit, dia tinggal sebab ada uzur, wajib qada. Tapi kalau tinggal dengan sengaja, ulama beza pendapat. Ada yang kata tak wajib qada, ada yang kata wajib. Jadi macam mana cara nak kira? Cara nak kira bagi mereka yang ingin berhati-hati, iaitu nak qada puasanya, adalah dengan buat anggaran lah. Kalau tak pun kena anggap kita tinggal 30 hari lah. Kalau betul-betul memang tak ingat lah, so kena kira berapa tahun. Lepas tu bertaubatlah kepada Allah, yang tu paling penting. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ada ustaz cakap kalau salat tarawih berjemaah mesti selesai sehingga salat witir bersama imam. Kalau tak dapat pahala berjemaah qiyam. Betul ke? Ini merupakan hadis riwayat Ibn Khuzaimah, yang mana riwayat Ibn Khuzaimah mengatakan, dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila, atau kama qala, hadis yang sahih. Sesiapa yang berqiyam, yakni salat malam bersama dengan imam sehingga selesai, maka ditulis baginya pahala qiyam satu malam. Maksudnya kalau dia salat sehingga imam selesai, maka dia dapat pahala seolah-olah dia mendirikan malam, satu malam penuh. Ini kelebihan lah. Tapi kalau katalah dia tak dapat bersama imam sehingga selesai, dia balik awal,
Dia dapat pahala sekadar yang dia solat tu sajalah. Pahala jemaah dia dapat, pahala solat dengan imam pun dia dapat. Cuma dia tak dapatlah pahala satu malam tersebut. Jadi jangan tinggal imam. Solatlah bersama dengan imam. Kalau kita tak mau untuk berwitir sekalipun, bila imam tu salat satu rakaat witir tu, maka kita niatlah 2 rakaat. Kita solat belakang dia dan kita niat 2 rakaat. Jadi bila dia bagi salam, kita naik, kita naik 1 rakaat lagi dan kita bagi salam, maksudnya kita genapkan. Nanti bila kat rumah, mungkin di sebelum sahur kita nak bangun, sebelum sahur tu kita nak solat lagi di hujung malam, kita boleh solat lagi berapa yang kita nak, kemudian kita boleh witir di akhir. Kerana witir ni eloknya di akhir. Ij'alu akhir salatikum fil laili al-witra atau kama qala. Jadikanlah salat akhir malam kamu adalah witir. Tapi boleh tak witir dilakukan di awal malam? Boleh. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, Nabi SAW pernah salat witir di awal malam. Kemudian bila Nabi bangun di akhir malam, Nabi salat lagi. Tetapi Nabi tidak melakukan witir lain. Nabi hanya salat sunat sahaja. Kerana di dalam satu malam tidak ada 2 witir. La witrani fi lailah. Yakni dengan maksud tidak ada 2 witir dalam satu malam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu keadaan berlaku pada saya, iaitu apabila saya salat witir bersama imam. Saya niat 2 rakaat witir. Manakala imam buat witir dengan 1 salam 3 rakaat sekaligus. Apa yang saya perlu lakukan? Okey. Ini banyak berlaku tuan-tuan ya. Banyak berlaku dalam keadaan di masjid. Dia niat witir 2 salam, sedangkan imam niat 1 salam. Dia dah niat 2 rakaat dah awal tu. Imam niat 3 rakaat sekaligus. Dia ikut imam. So macam mana nak buat? Okey. First, dia boleh cuba dengan cara ataupun kaedah yang pertama, iaitu bila dia niat 2 rakaat, imam niat 3 rakaat, pada rakaat kedua tu, dia duduk tasyahud akhir, baca tasyahud walaupun imam berdiri, sambil niat mufaraqah dengan imam, berpisah dengan imam. Sebab dia tak boleh ikut imam, dia niat cuma 2 rakaat saja. Dia duduk baca tasyahud akhir. Bila dia baca tasyahud akhir, dia ada 2 pilihan. Sama ada nak tunggu imam bagi salam sekali dengan imam, ataupun dia mufaraqah, macam saya sebut tadi, mufaraqah, berpisah dengan imam bagi salam, kemudian naik ikut imam 1 rakaat lagi. Boleh. Tak ada masalah. So itu di antara cara yang kita boleh buat lah. Sama ada kita tunggu imam sambil kita duduk, bagi salam sekali dengan imam, lepas tu kita bangkit satu lagi, bila imam bagi salam, kita bagi salam, kemudian kita bangkit satu lagi, solat seorang-seorang. Ataupun kita bagi salam siap-siap. Kita baca tasyahud, bagi salam siap-siap dengan niat mufaraqah, kemudian kita bangun, angkat takbir, ikut imam tu balik 1 rakaat dan bagi salam bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mana lebih berat dosa? Mengerja larangan Allah atau tak buat suruhan Allah? Mana lagi besar? Pertamanya, kalau boleh jalan serentak, iaitu buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi kalau nak buat perbandingan, mana lagi berat antara tak buat benda yang Allah Ta'ala wajibkan ataupun buat benda yang Allah Ta'ala haramkan? Baik. Di sini, Ibn Qayyim ada hurai. Dia kata, Allah Ta'ala bagi kat kita 2 kisah di awal-awal Quran nak bagi tahu kat kita tentang kepentingan menimbang mana lagi berat. Iaitu Allah Ta'ala bagi kat kita kisah Adam dan Iblis. Kisah Adam satu, kisah Iblis satu. Adam, dia berdosa pada Allah dengan meninggalkan benda yang dengan melakukan benda yang Allah Ta'ala larang. Iblis juga berdosa. Dia meninggalkan benda yang Allah Ta'ala suruh. Adam buat benda Allah Ta'ala larang. Iblis buat benda yang Iblis meninggalkan benda yang Allah Ta'ala suruh. Jadi antara Adam dengan Iblis, Adam diampunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi maksudnya kalau di apa? Ditimbang di antara tinggalkan maksiat ataupun melakukan maksiat ataupun melakukan benda yang disuruh, meninggalkan benda yang disuruh itu lebih besar daripada melakukan maksiat. Contohnya orang tak solat. Tak solat lagi besar dosa daripada melakukan dosa itu sendiri. Wallahu a'lam. Boleh ke solat tarawih terus selepas solat jamak takdim dalam waktu maghrib? Solat tarawih waktunya masuk setelah solat isyak itu dilakukan secara sah. Jadi kalau orang tu dia jamak takdim, dia solat maghrib 3 rakaat, lepas tu dia solat isyak 2 rakaat itu qasar, dia boleh terus solat tarawih dan solat witir. Okey. Baik. Itu je soalan yang saya boleh jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih banyak kepada Datin Alia, Hajah Ili dan semua tim Tafaqquh Fiddin yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Moga-moga kita bertemu lagi. InsyaAllah selepas raya nanti kita bertemu jika ada kesempatan dan waktu. Moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Terima kasih juga kepada yang hadir semua. Saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.